Anak derhaka buang wanita uzur, berebut harta dikubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini anak-anak pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran dalam pendidikan Islam bagi pelajaran ke-14, pengurusan harta selepas kematian, khusus bahagian penilaian, unit yang kedua, faraid dalam Islam. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 152. Soalan pertama, apakah maksud faraid? Apakah pelajar sekalian perlu memberikan jawapan yang tepat, tapi apabila melibatkan maksud, perlu memberikan jawapan yang lengkap bertepatan dengan maksud faraid yang diberikan dalam buku teks. Intro jawapan seperti biasa. Maksud faraid: pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia. Poin pertama, kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Jadi pelajar perlu hafal pengertian ini dan pastikan tulis dalam satu frasa yang menunjukkan kepada maksud faraid. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, nyatakan. Kata tugas kepada soalan ini adalah nyatakan dalil faraid. Intro kepada jawapan. Dalil faraid, dalil nakli seperti mana dalam buku teks. Ayat daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 7 yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. Okey, selesai untuk kita menjawab soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, nyatakan. Kata tugas kepada soalan hukum faraid. Okey, nyatakan secara tepat dan ringkas sahaja hukum. Hukum faraid adalah wajib. Jadi pelajar boleh mendengar penerangan daripada ustaz dan ustazah ataupun boleh mendapatkan video-video berkaitan dengan penerangan secara terperinci bagi tajuk faraid dalam Islam. Selesai untuk soalan yang ketiga. Seterusnya soalan yang keempat, senaraikan rukun faraid. Bila senaraikan, pelajar senaraikan daripada atas ke bawah sebegini. Yang barulah kita nampak senarai. Intro pada jawapan rukun faraid. Yang pertama, orang yang mewariskan harta ataupun pewaris. Kemudian yang kedua, waris. Okey, waris.
Dan yang ketiga, harta pusaka. Pelajar perlu memberi jawapan ini dengan tepat ya, untuk mendapatkan markah bagi rukun faraid. Okey, selesai untuk soalan yang keempat. Seterusnya soalan yang kelima. Jelaskan syarat faraid. Bila kata tugas soalan berkaitan dengan jelaskan, anak-anak pelajar perlu memberikan jawapan yang lengkap dalam frasa yang lengkap menunjukkan kepada syarat faraid. Seperti mana yang kita jawab sebentar tadi berkaitan dengan rukun, ada 3. Ya, yang pertama tadi orang yang mewariskan harta. Yang kedua tadi waris. Dan yang ketiga adalah harta pusaka. Jadi setiap daripada rukun ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Jadi kita lihat jawapannya. Syarat faraid untuk rukun yang pertama. Orang yang mewariskan harta, rukun, syaratnya kematian telah disahkan. Sekiranya kematian belum disahkan, pembahagian harta tidak dibenarkan. Okey, seterusnya rukun yang kedua, syarat bagi rukun yang kedua. Rukun waris. Syarat waris masih hidup. Dan syarat yang kedua bagi rukun yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Jadi jawapan ini berpandukan kepada buku teks. Okey, seterusnya syarat bagi rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, harta pusaka. Syarat, harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya tidak sah. Okey. Jadi sampai sini pun dah menjawab sebenarnya adalah syarat bagi harta pusaka adalah harta yang dimiliki oleh si mati. Okey, yang ini adalah penerangan. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya tidak sah. Ini penerangan sahaja. Okey, selesai untuk kita menjawab soalan yang kelima. Seterusnya soalan keenam. Terangkan jenis-jenis waris. Seperti mana video-video sebelum ini diterangkan, terangkan ini adalah pelajar perlu memberikan jawapan yang ada isi plus huraian. Jadi pastikan pelajar menitik beratkan berkaitan dengan soalan yang meminta pelajar untuk menerangkan ataupun menghuraikan. Jawapannya memerlukan kepada huraian. Ya, jika huraian, perlu ada penerangan ataupun kata hubung selepas daripada isi. Jawapan. Intro kepada jawapan. Dalam konteks jawapan ini, kemungkinan penerangan yang dimaksudkan ataupun huraian yang dimaksudkan untuk jenis waris adalah penerangan tentang waris. Dan yang pertama, kita memberikan jenis waris. Contoh, untuk isi kita memberikan jenis waris. Pertama, ashabul furud. Kemudian huraian adalah penerangan kepada apakah ashabul furud, iaitu waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Kemudian yang kedua, jenis waris yang kedua, asabah.
Apa maksud asobah? Kita memberikan penerangan, huraian kepada asobah, waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Yang ni. Jadi pelajar, sekali lagi saya beritahu, boleh melihat video-video penerangan secara terperinci berkaitan dengan tajuk faraid, jenis-jenis waris, syarat faraid, rukun faraid dan sebagainya. Dalam YouTube, banyak sekarang diberikan penerangan-penerangan tentang tajuk ini. Jadi ini sekadar latihan, diharapkan pelajar dapat menghafal perkataan-perkataan, frasa-frasa yang penting untuk kita menjawab soalan-soalan dalam tajuk faraid. Seterusnya untuk soalan yang ketujuh. Terangkan. Di mana soalan ke-6? Terangkan, kita perlu memberikan isi dan huraian. 2. Hikmah. Hikmah sama dengan kebaikan, pensyariatan faraid. Intro pada jawapan. 2 hikmah pensyariatan faraid. Pertama, mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta. Isi, yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Huraian. Jawapan yang kedua bagi hikmah, menjamin kelangsungan hidup waris. Isi, selepas kematian orang yang mewarisi harta. Okey, yang ini huraian. Okey, selesai untuk soalan yang ketujuh. Seterusnya soalan yang terakhir, diberikan satu keratan akhbar, dipetik dan diubah sesuai daripada berita harian 12 Oktober 2019. Kita lihat gambar ini besar sikit. Anak derhaka buang wanita uzur, berebut harta dikubur. Selepas menghantar ibu mereka yang uzur ke pusat jagaan orang tua 2 tahun lalu, 3 beradik derhaka itu langsung tidak pernah menjenguknya lagi. Pelbagai alasan diberi, tetapi sebaik wanita malang itu meninggal baru-baru ini, mereka muncul ketika orang ramai sedang menguruskan jenazahnya semata-mata mahu menuntut harta. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda. Pelajar boleh berbincang dengan guru-guru untuk jawapan bagi soalan ini, ataupun pelajar boleh menyatakan idea pelajar sendiri, sebab ini adalah pandangan. Soalan kebat adalah soalan yang bersifat respon terbuka. Jadi pelajar boleh memberikan jawapan mengikut pandangan pelajar. Jadi kalau saya nampak isunya di sini adalah kasih sayang yang kurang terhadap anak, ataupun daripada anak terhadap ibunya, yang mana mereka hanya berebut harta sahaja, inginkan harta sahaja. Jadi contoh jawapan, kebat perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Pada pandangan saya, perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku. Ini pandangan kita tentang keratan akhbar ni. Kita bagi penerangan tentang pandangan kita tentang perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku. Yang ni boleh jadi isi. Okey, ni jadi isi. Kerana boleh mengakibatkan masyarakat memandang serong terhadap mereka. Huraian. Kemudian kita terangkan sedikit berkaitan dengan keratan akhbar ni. Anak-anak sepatutnya menjaga ibu mereka semasa hidupnya, bukan sekadar hadir menuntut harta selepas kematiannya. Okey, kita menjurus kepada isu ini. Sebagai huraian lengkap. Kesimpulan, apa saranan kita? Oleh itu kita hendaklah sentiasa menyayangi ibu bapa. Okey, ini intro kepada
kesimpulan jawapan kebat serta menjaga mereka agar kita pun hurai kesimpulan kita dalam jawapan kebat, hidup sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai untuk kita jawab soalan ke-8, soalan kebat. Baik, Alhamdulillah kita telah menjawab ke-8 soalan dalam tajuk pengurusan harta selepas kematian, unit yang kedua, faraid dalam Islam. Jadi sekadar itu saja pada hari ini anak-anak pelajar sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.